Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan meneruskan pengkajian surah Taha dan kita telah pun sampai pada ayat yang ke-17 ya. Kita telah sampai pada ayat yang ke-17 surah Taha. Mari sama-sama kita melihat apakah pengertian, apakah tafsiran ayat 17 dan seterusnya ini. Terlebih dahulu saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Yang bermaksud, apakah itu yang di tangan kananmu, wahai Musa? Berkata Nabi Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekkan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang satu mukjizat yang sebenarnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah tanya Nabi Musa, apakah yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Allah tanya. Maka sebahagian ahli tafsir berpendapat Allah Ta'ala mengatakan hal itu kepada Musa hanya sebagai sapaan kepadanya. Allah tegur Nabi Musa. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah tahu ya apa yang ada di tangan Nabi Musa. Tapi Allah tanya, apa yang ada di tanganmu, wahai Musa? Nah, itu adalah sapaan dia panggil. Menyapa, menegur. Ya, kalau kita manusia ni makna kita nak bercakap. Kita nak bercakap. Kalau orang tengah buat kerja, kita tanya. Orang basuh kereta, kita kata, buat apa tu? Padahal kita pun tahu dia sedang basuh kereta. Itu adalah sapaan. Kita tahu dia basuh kereta, tapi kita tanya untuk sapaan dan juga untuk kemesraan. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, tapi Allah tanya Nabi Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu itu? Ya, dan ada yang berpendapat bahawa Allah mengatakan hal itu kepada Musa sebagai suatu keputusan, sebagai suatu keputusan. Dengan pengertian, apa yang ada di tangan kananmu itu, iaitu tongkatmu yang kamu kenal, maka kamu akan mengetahui apa yang akan kami perbuat dengannya sekarang. Sebagai satu keputusan. Apa yang ada di tangan kamu, artinya kamu mesti ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Itu sebahagian ahli tafsir mengatakan demikian, ya. Jadi maksud di situ ialah sebagai suatu keputusan. Baik. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha. Kata Musa, ini adalah tongkatku ya Allah. Ini adalah tongkat aku. Aku bertelekkan padanya. Atawakka'u 'alaiha, aku bertelekkan maksudnya aku berpegang, bersandar, bergantung kepada dia. Ya, bila kita letakkan tongkat itu, kita bertelekkan, kita
menekan pada tongkat itu, ya, sebagai pergantungan kita supaya kita tak jatuh dan sebagainya. Jadi itu maksud atawakka'u 'alaiha. Qul qala hiya 'asaya. Kata Musa, itu adalah tongkat aku, atawakka'u 'alaiha, di mana aku bergantung kepadanya, bertelekkan padanya, yakni bersandar padanya ketika saat berjalan. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, membawa tongkat. Padahal Nabi Musa belum lagi berumur yang sudah tua, tapi masih lagi dalam keadaan tidak terlalu tua, tapi Nabi Musa sudah memegang tongkat. Atawakka'u 'alaiha. Maka kita juga menjadi sunnah Nabi SAW, ya, membawa tongkat, iaitu bila mana dalam keadaan kita tak ada kemampuan ataupun kita sukar pergerakan dan sebagainya, maka kita digalakkan untuk berpegang dengan bertelekkan atau bergantung kepada tongkat. Ya, itu termasuk daripada antara yang dianjurkan di dalam sunnah. Ada sebagian ulama menyatakan ketika berumur 40 tahun ke atas, terpulanglah. Jadi ada yang kata 40 tahun ke atas, ada yang kata bila mana kita dalam keadaan yang memerlukan kepada tongkat. Jadi tak ditetapkan umur berapa lah. Ya. Maka itu terpulang kepada masing-masing. Baik. Kemudian kata Nabi Musa lagi, atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku pukul daun kayu dengan tongkat itu untuk kambing-kambing aku, yang aku jaga, yang aku pelihara. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku pukul daun. Ya. Maka dia ambil tongkat, dipukul gitu, daun pun jatuh, maka kambing Nabi Musa pun makan. Itu ahushu biha 'ala ghanami. Ada setengah ulama menyatakan ahushu maksudnya dibengkokkan tongkat itu, lalu dipukul pada daun, lalu daun pun berguguran jatuh, lalu dimakan oleh kambing-kambing. Ya, kerana Nabi Musa alaihissalam, antara pekerjaan Nabi Musa alaihissalam ialah mengembala kambing. Ya, wa ahushu biha 'ala ghanami. Baik. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain lagi. Waliya fiha, waliya maksudnya wali, milik aku ataupun bagiku. Fiha ma'arib ukhra, bagiku mempunyai ma'arib ukhra. Kita tengok dalam kitab Al-Jalalain, ma'arib ukhra maksudnya ialah hawaiju ukhra, hajat-hajat yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Banyak lagi lah. Ya, manfaat daripada tongkat itu banyak kan. Dia boleh menjadi senjata melawan musuh dengan menggunakan tongkat, tuan-tuan. Dan dia boleh menjadi senjata mempertahankan diri daripada binatang-binatang buas yang mengganggu. Maka dengan tongkat itu menjadi satu senjata. Itu waliya fiha ma'arib ukhra, bagiku saya mempunyai hajat-hajat yang lain. Qala alqiha ya Musa, lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala alqiha ya Musa, qala alqiha ya Musa, فألقاها فإذا هي حية تسعى. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, campakkan tongkat kamu itu. Lalu Nabi Musa AS mencampakkan tongkatnya. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar, yang tas'a, yang menjala dengan cepat. Tas'a itu maksudnya ular berjalan tu. Ular berjalan. Jadi itu adalah nama disebut dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran ialah
tas'a. Ya, fa idza hiya hayyatun tas'a. Yang ini pada saat tongkat itu menjadi seekor ular yang sangat besar, lagi panjang, yang bergerak merayap dengan cepat, meliuk-liuk, ya. Maka ular Nabi Musa alaihissalam amat besar dan amat cepat gerakannya. Fa idza hiya hayyatun tas'a, amat cepat gerakannya. Meliuk-liuk pergerakan dia. Baik, kemudian ular Nabi Musa alaihissalam ini menelan ular-ular yang dibuat ataupun dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Ular, tapi ular tukang sihir ini kecil-kecil. Ular Nabi Musa besar-besar. Maka ular Nabi Musa alaihissalam menelan semua ular-ular yang kecil yang dibuat ataupun yang dibomohkan oleh tukang-tukang nujum Fir'aun. Lalu ular Nabi Musa menelan semua ular yang kecil-kecil itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tuan-tuan, mukjizat, kita tengok mukjizat Nabi Musa. Oleh kerana zaman itu zaman sihir kuat, mukjizat Nabi Musa dalam bentuk boleh melawan tukang sihir. Ini bentuk mukjizat. Kalau zaman Nabi Isa alaihissalam, terkenal waktu itu perubatan-perubatan ajaib, ya, perubatan-perubatan, di mana dukun-dukun mereka boleh mengubat orang, ya, menyembuh orang yang buta, kan, menyembuh orang yang bisu, yang pekak dan sebagainya. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah lebih dahsyat lagi. Ya, sapu pada orang buta je boleh celak terus. Tepuk telinga orang yang pekak je boleh dengar terus. Jolok tangan, contoh begitulah, mana cepat Nabi Musa, Nabi Isa, mukjizatnya hebat. Orang yang bisu tu dijolok dengan tangan, zap, boleh bercakap. Keajaiban mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagai menandingi mukjizat orang-orang kafir di waktu itu. Demikian juga Nabi Musa. Zaman itu zaman tukang-tukang sihir menunjukkan kepandaian masing-masing. Maka datang Nabi Musa alaihissalam membawa suatu mukjizat yang menampakkan bahawa Nabi Musa ini lebih pandai daripada yang lain. Ya. Demikian juga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab hebat dari sudut bahasanya. Bahasanya memang menakjubkan. Inna minal bayani la sihrun. Di antara percakapan itu ada yang menjadi sihir. Maksudnya yang menarik perhatian, yang sangat menarik perhatian. Maka zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri Nabi antaranya mukjizat yang kekal sampai hari ini, Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran mukjizat yang hebat, bahasa yang hebat, yang mengalahkan ahli-ahli bahasa di zaman itu. Itu mukjizat, cerita mukjizat. Lalu Allah berfirman, khuzha, wahai Musa, ambil. Nabi Musa dah lari. Nabi Musa dah lari kerana takut. Dia sendiri takut. Tongkatnya menjadi ular yang besar. Kalau kita anaconda lah katakan, besar. Nabi Musa lari ketakutan. Dia benar-benar merasa takut. Tapi Allah kata, ambil, khuzha, ambil. Nabi Musa patah balik. Ya? Perintah Allah. La takhaf, wahai Musa, jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Ya, Allah kata, wahai Musa, la takhaf, jangan takut. Pegang ular besar itu. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan, ya, kepada keadaan asal. Siapa tak takut, tuan-tuan? Ular besar kita pun takut, kan? Tengok kalau dah datang macam anaconda tu punya besarnya, belengkaunya, orang kata, kan? Siapa yang tak takut?
Kan? Semua orang takut. Kita manusia ni takut. Tapi Nabi Musa Allah perintahkan ambil. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan kepada keadaan asal. Itu. Jadi itu Allah janjikan. Lalu Nabi Musa pun memang tak ada pilihan dah. Sebab itu perintah Allah Ta'ala. Nabi Musa pegang ular itu. Pegang. Ingat nak kena belit lah. Rupanya pegang saja. Zap. Dia tukar menjadi tongkat. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang balik. Akhirnya tongkat itu menjadi ular itu menjadi tongkat balik semula. Ini tentang ini adalah perjuangan Nabi Musa AS di dalam menentang tukang-tukang sihir ni. Maka tukang-tukang sihir, tuan-tuan, akhirnya mereka mengatakan, kami seumur hidup kami ni memang jenis main dengan ular lah. Sihir ular ni kami dah terokai. Kami tahu semua selok-beloknya. Tetapi kami tidak pernah melihat ular sebesar ular yang menjelma daripada tongkat Nabi Musa AS dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, tuan-tuan, kita boleh mengambil kesimpulan bahawa hendaklah kita takut pada Allah dan mengkagumi kekuasaannya yang sangat-sangat hebat. Mengkagumi yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kerana kuasa Allah adalah sangat-sangat hebat. Allah boleh buat lagi hebat daripada itu lagi. Kalau kita tengok tsunami itu kecil saja tsunami. Pada kita besar lah kan. Tapi Allah boleh buat lebih besar daripada itu lagi. Kalau kita tengok gempa bumi itu dahsyat. Di Palu sebagai contoh, Allah bagi kampung-kampung tenggelam, masjid bergerak 500 meter, bumi berpusing ibarat di blender, di blend. Ibarat tanah yang di blend berpusing-pusing. Bagi Allah itu adalah kecil. Allah boleh buat lagi besar daripada itu. Marilah sama-sama, tuan-tuan, kita membuat persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persiapkan amal ibadah, keimanan, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan selamat di hari akhirat nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.